Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah segeralah berbuka. Hadisnya ialah An Sahli ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr, muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan daripada Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah manusia itu berada dalam kebaikan selama mana mereka segera berbuka. Hadis muttafaqun alaih yang disepakati ke atasnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis yang kita baca ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kita sunat segera berbuka ketika mana terbenamnya matahari ataupun ketika mana masuknya waktu maghrib. Dan perkara ini satu perkara yang disepakati di sisi para ulama. Oleh kerana itu, di antara perkara yang perlu kita beri perhatian dalam kita melakukan ibadah puasa ialah hendaklah kita segera berbuka. Segera berbuka dalam bahasa Arab disebut dengan ajjalul fitr ataupun disebut dengan ta'jilul fitr. Apa sebenarnya yang dikendaki dengan ta'jilul fitr? Menurut apa yang disebut oleh ulama, yang dikendaki dengan ta'jilul fitri ialah tanawulul ma'kuli wal mashrub, iaitulah mengambil makanan dan juga minuman. Ini apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang dikarang oleh beliau. Yang mana yang dimaksudkan dengan ta'jilul fitri ialah kita segera mengambil makanan lalu kita makan, ataupun minuman lalu kita minum. Itu yang dimaksudkan dengan ta'jilul fitri. Dan andai kata seseorang yang ketika mana telah masuk waktu maghrib, dia tidak segera makan, dia tidak segera minum, perlu kita ketahui bahawa perbuatan dia tidak makan dan tidak minum sebenarnya telah dianggap aftara, dia sebenarnya telah berbuka. Dengan maksud apa dia? Itulah dengan maksud dengan masuk waktu maghrib, dia walaupun tidak makan dan tidak minum sekalipun, dia telah dianggap apa dia? Tamat ibadat puasanya. Dengan arti kata, perkara yang diharamkan sepanjang siang Ramadan, dia mengerjakannya, dia melakukannya, maka ketika itu walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, ketika masuknya waktu maghrib tu, maka dia boleh melakukannya. Seperti apa dia? Antara seperti dia mendekati isteri dia dengan maksud bersama dengan isterinya. Jadi perbuatan tu ketika mana telah masuk waktu maghrib, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum lagi ketika itu, maka perbuatan itu sudah halal baginya, tidak dikenakan kafarah ke atasnya. Sebab apa? Kerana tempoh waktu berpuasa telah tamat dengan masuknya waktu maghrib. Oleh kerana itu perlu kita fahami, maksud ta'jilul fitri ini ialah kita segera mengambil makanan, segera mengambil minuman. Itu maksud ta'jilul fitri. Baik. Dan mengikut apa yang telah disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Tayyib, untuk kita lebih jelas lagi, beliau menyatakan al-fitru yahsulu bil ghurub. Itulah al-fitru, berbuka itu
terhasilnya apa dia? Terbenamnya matahari. Berbuka dengan maksudnya tamatnya puasa. Ini maksud al-fitr di sini. Akala aw lam yakul, sama ada dia makan ataupun tidak. Sama ada dia makan ataupun tidak. Jadi perlu kita fahami maksud apa ta'jil fitri ialah segera makan ataupun kita segera minum. Baik. Kemudian kalau kita lewatkan apa dia perbuatan makan ataupun perbuatan minum itu dengan sengaja tanpa sebab yang munasabah, maka perbuatan tersebut kita telah menyanggahi apa yang disunatkan. Maka menyanggahi apa yang disunatkan, dia merupakan satu perkara yang makruh. Satu perkara yang makruh, satu perkara yang sepatutnya kita elakkan, kita jauhkan. Baik. Jadi apa yang penting di antara benda yang perlu kita buat sahabat-sahabat supaya ibadat kita ni comel, molek, bertepatan dengan apa yang Nabi ajar, antaranya ialah segera berbuka puasa. Kemudian, apa hikmah sebenarnya kita dituntut untuk segera berbuka? Kalau kita bersahur, kita disunatkan untuk takhir sahur, melewatkan sahur. Tapi dalam kita berbuka, kita diminta untuk segera berbuka. Baik. Antara hikmahnya ialah sebagaimana yang disebut dalam huraian para ulama, juga disebut dalam kitab Raudhah Al-Muttaqin, juga disebut dalam kitab Dalil Falihin, juga disebut dalam kitab Al-Ilam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Antara hikmahnya ialah perbuatan menyegerakan berbuka itu arfaqu lis-shaim, itulah lebih memudahkan bagi orang yang berpuasa. Maknanya dia dah tak makan, tak minum sepanjang siang hari itu, lalu dia diajar oleh Nabi untuk segera berbuka. Maka itu lebih lebih arfaq, lebih ada unsur belas kasihan terhadap orang yang berpuasa. Demikianlah kalau kita tengok masalah bersahur, Nabi suruh takhir. Sebab apa? Antara hikmahnya arfaqu lis-shaim, lebih bersikap lemah lembut terhadap orang yang nak melakukan ibadat puasa, yang mana dia akan menahan lapar dan minum sepanjang siang hari. Maka untuk bersahur dilewatkan supaya dia tidak berada dalam keadaan terlalu letih. Kalau buka pula, biarlah segera. Biarlah segera untuk mendapatkan tenaga. Inilah di sebalik perintah melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka, kita dapat melihat betapa Rasulullah SAW itu amat kasih dan cinta kepada umatnya. Seboleh-bolehnya dalam keadaan nak melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala ke atas umatnya, biarlah dilaksanakan dalam keadaan cukup mudah, cukup ringan, tidak menyukarkan kepada umatnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya lagi, apa yang disebut ulama, kenapa kita diperintahkan untuk segera berbuka? Kerana perbuatan menyegerakan berbuka itu, perbuatan tersebut menyalahi perbuatan golongan ahli kitab yang terdahulu, golongan Yahudi dan golongan Nasrani, di mana mereka ni bila mana melakukan ibadat puasa, mereka melewatkan berbuka. Adapun kita dituntut untuk sentiasa tidak meniru golongan Yahudi dan golongan Nasrani, hatalah dalam perkara ibadah. Maka dalam perkara ibadah ni, sebab kita tahulah kalau puasa 10 Muharram, bila Rasulullah SAW tahu orang Yahudi juga berpuasa pada hari tersebut, Nabi SAW meminta untuk kita menyalahi mereka dengan kita berpuasa 9 Muharram juga, di samping 10 Muharram tu, biar dibeza dengan golongan Yahudi. Baik, maka demikianlah dalam ibadah puasa ni, kita menyegerakan berbuka itu, perbuatan kita telah menyalahi perbuatan golongan ahli kitab di kalangan orang Yahudi dan juga golongan Nasrani. Baik, itu sebagaimana yang disebut juga dalam hadis yang lain, tak sempat untuk kita kongsikan dalam video ringkas ini. Baik, kemudian sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis tu Rasulullah menyatakan kepada kita, manusia berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah. Ma tu apa yang dikendaki dengan
ma dalam bahasa Arab ni ada berapa makna. Ada ma dengan maksud istifham, mas muka, apa nama awak. Ada ma dengan maksud apa dia, manafi. Nah, ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam hatiku selain Allah Taala. Ada ma dengan maksud apa dia, ma masdariyah zarfiyah, sebagaimana apa yang ada dalam hadis ni. Yang mana hadis ini kita terang secara mudah, simpelnya. Kalaulah kita nak sebut dalam bahasa Arab selain pada ma'ajjalu, kita boleh gantikan la yazalu nasu bi khairin muddata ta'jilihim al-fitra. Manusia itu terus berada dalam kebaikan, itulah selama mana mereka menyegerakan berbuka. Jadi perkataan selama mana yang disebut dalam hadis ni menunjukkan kepada kita Rasulullah menyatakan manusia itu berada dalam kebaikan selama mana. Maknanya selama mana benda tu ada, selama mana apa di perbuatan ni yang perlu ada, segera berbuka. Jadi apa yang kita fahami di sini, kalaulah perbuatan ni tiada, yang ni perbuatan menyegerakan berbuka tu ditinggalkan oleh umat ini, maka manusia tidak akan berada dalam kebaikan, manusia berada dalam syar, manusia berada dalam keburukan. Kenapa? Kalau kita renung, kalau orang main pakat apa dia, buka lewat, tak menyegerakan berbuka, menunjukkan apa dia? Mereka meninggalkan sunnah Nabi. Meninggalkan sunnah Nabi ni mengundang bala, mengundang apa dia, kerosakan dalam masyarakat. Oleh kerana itu sahabat-sahabat, kita nak hidup dalam kebaikan, kita nak hidup dalam keberkatan, hendaklah kita sentiasa menyontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan, mengikuti segala apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tinggalkan, sudah pastinya kita akan berada dalam keburukan, berada dalam kejahatan. Baik. Ini di antara perkara apa dia yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini lagi. Kemudian yang seterusnya. Baik, itu sedikit berkenaan hikmah. Kemudian yang seterusnya sahabat-sahabat, bila kita sebut segera berbuka, adakah kita apa dia nak dahulukan solat maghrib dulu ke ataupun nak berbuka dulu? Berdasarkan hadis ini ada persoalan orang timbul. Nak makan dulu ke, nak semayang dulu ke, nak buka dulu? Sebab ada orang dia semayang, dia apa dia, bila maghrib tu dia semayang lalu. Dia semayang lalu. Sebab apa? Dia nak makan puah-puah. Dia nak buka sikit habuk pun. Jadi perbuatan itu walaupun puasanya sah, tapi orang kata menyanggahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buka dulu. Buka dulu barulah sembahyang maghrib. Barulah sembahyang maghrib. Perkara ini apa dia disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah menyatakan ma raaitu, dalam apa dia, dalam riwayat Anas menyatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatan maghrib hatta yuftir. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini menunaikan salat maghrib sehinggalah Rasulullah berbuka. Maknanya Rasulullah berbuka dulu. Sesat buka barulah Rasulullah apa dia, salat maghrib. Walau ala syurbati min ma'in, walaupun dengan seteguk daripada air. Jadi kok mana pun kita walaupun setengah kita apa dia nak apa dia nak buka, nak makan sedap, nak makan banyak, takut apa dia makan masa, makan sikit dulu. Makan sikit dulu. Makan yang sekadarnya dahulu dalam kita meraih waktu maghrib yang apa dia, yang begitu pendek. Jadi pandai-pandailah kita susun. Jadi kita makan sedikit, kemudian selepas pada itu kita terus apa dia, salat maghrib. Ataupun kalau kita nak makan lebih sikit pun, nak makan nasi, pastikan solat maghrib dalam waktu. Jangan sampai apa dia, di luar waktu ataupun di akhir waktu maghrib. Pandai-pandailah kita tengok situasi, keadaan dan seumpamanya. Cuma yang pastinya nak beritahu pada kita, itulah bila sahaja masuk waktu maghrib, kita berbuka dulu walaupun dengan sedikit. Kemudian barulah kita sembahyang maghrib. Dan perbuatan apa dia setengah di kalangan masyarakat kita, sebagaimana ada sahabat-sahabat kongsi pada kita, ada setengah remaja tu bila masuk sahaja waktu maghrib, dia makan tu. Alasan dia nak makan puah-puah lepas apa dia tu. Jadi perbuatan itu satu perbuatan yang menyalahi apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbaik buat dia itu dibuka dengan kurma, dengan tamar sebagai contoh. Kemudian apa dia, disemayanglah
kemudian disambung balik pada juadah yang dia nak makan itu. Wallahu alam. Itulah segi sebenarnya apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita kongsikan pada kali ini. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah yang Maha Kuasa daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.